Okey. Mari kita mulakan perbincangan untuk kertas soalan ini. Soalan ke-6. Okey. Cikgu mulakan dengan soalan ke-6 sebab ini soalan yang berkaitan dengan magnet. Okey. Dalam soalan ini, dia bertanya. Soalan bertanya, rajah ataupun soalan telah memberikan deskripsi di sini. Dia bagi tahu rajah 6.1 dan rajah 6.2 mempunyai dua elektromagnet dengan arus 4 ampere. Okey, 4 ampere menarik serbuk besi. Okey, dekat sini arus dia 6 ampere, 4 ampere menarik serbuk besi. Kalau kita buat perbandingan di sini, kita tengok rajah 6.1 dan rajah 6.2. Untuk siapa-siapa yang tak nampak, cikgu zoom dan besarkan sikit supaya semua boleh nampak dengan jelas. Okey. Soalan 6A. Dia memberitahu yang kita harus menandakan jawapan yang betul antara dua magnet ini. Kalau kita tengok 6.1 dan 6.2, apakah persamaan dia dari segi bentuk magnet ini? Ini adalah magnet sementara atau magnet kekal? Ini magnet sementara atau magnet kekal? Siapa tahu? Magnet sementara ataupun magnet kekal? Magnet sementara. Okey, cara nak mengenal pasti. Kalau magnet biasa yang kita gunakan, okey, yang kita beli, yang kita biasanya dapat seperti dalam kedai cenderamata yang kita pasang dekat peti sejuk tu, itu magnet kekal. Itu magnet kekal maksudnya magnet yang seadanya adalah dalam bentuk magnet. Dia tidak akan hilang kuasa kemagnetannya. Boleh faham? Okey, magnet yang sedia ada, yang dalam bentuk asalnya adalah magnet yang mempunyai daya tarikan, itulah magnet kekal kerana magnet ini tidak akan kehilangan daya magnetnya. Kecuali kalau kita yang rosakkannya lah. Magnet sementara adalah magnet yang dibuat daripada apa? Menggunakan arus elektrik. Dekat sini, kita menggunakan arus elektrik untuk menghasilkan efek ataupun kesan kemagnetan. Kesan kemagnetan kita boleh lihat melalui tarikan serbuk besi. Boleh? Tarikan serbuk besi di sini menunjukkan yang yang teras besi lembut. Okey. Teras besi lembut itu akan menjadi magnet apabila kita mengalirkan arus elektrik melaluinya. Kalau kita tutup arus elektrik, serbuk besi itu tidak akan ditarik. Boleh faham? Ada tak siapa-siapa yang masih tak tahu apa perbezaan antara magnet kekal dan magnet sementara? Semua boleh ya? Okey. Soalan seterusnya, berdasarkan rajah 6.1 dan rajah 6.2, bezakan bilangan lilitan elektromagnet. Kalau kita lihat di sini, lilitan mempunyai faktor daya tarikan. Lebih banyak lilitan pada besi ataupun teras besi lembut, lebih kuat daya tarikan magnetnya. Maka, kalau kita lihat di sini, soalan meminta kita untuk membezakan. Perkataan membezakan itu adalah contoh ataupun pola soalan yang biasanya ditanya setiap tahun. Okey, setiap tahun kita pasti akan melihat soalan-soalan yang berbentuk perbandingan. So, mesti tahu cara untuk membuat perbandingan. Bila kita menulis perbandingan, kita kena menulis yang mana adalah lebih daripada yang mana. Contoh, A lebih daripada B. C lebih daripada D. Okey, kita kena buat perbandingan.
Jangan hanya tulis lilitannya adalah lebih banyak. Kalau kita hanya tulis lilitan adalah lebih banyak, penanda kertas soalan ini mempunyai hak untuk menanda anda salah. Kerana awak tidak menulis perbandingan antara objek yang mana. So, bila kita tulis perbandingan, kita kena ada objek rujukan ataupun radas rujukan. Dalam bentuk soalan ini adalah alat-alat yang telah diaturkan untuk menunjukkan ataupun membuktikan kekuatan magnet. So, dalam soalan ini kita mesti menulis rajah 6.2 mempunyai lilitan yang lebih banyak berbanding dengan rajah 6.1. Boleh? Soalan-soalan perbandingan ini adalah soalan-soalan bonus yang kita boleh mendapat markah yang banyak. Rugi kalau kita dapat soalan-soalan pada bahagian ini salah. Ya, sebab soalan-soalan yang ada pada bahagian ini adalah soalan bonus. Soalan yang memungkinkan kita mendapat markah pencuma. Okey, markah pencuma ini kita janganlah hilangkannya. Boleh? Baik, kita teruskan. Okey. Jumlah serbuk besi yang tertarik pada elektromagnet. Jumlah serbuk besi. Dalam soalan ini, kita tak boleh nak mengira serbuk-serbuk besi itu. Okey, sebab butiran-butiran serbuk besi terlalu kecil. Tetapi ada soalan yang di mana dia menggunakan bahan-bahan yang boleh dikira. Tetapi dalam soalan ini, bahan yang ditarik itu ataupun objek yang ditarik oleh magnet itu tidak boleh dikira. Tetapi ada soalan yang pernah dikeluarkan pada tahun-tahun yang lepas yang di mana objek yang ditarik ataupun objek yang digunakan itu boleh dikira. So, kita kena buat kiraan. Ya. Dalam soalan ini kita tidak perlu buat kiraan, kita cuma kena tahu yang mana lebih daripada yang mana. So, tadi kita dah tengok rajah 6.2 mempunyai tarikan serbuk besi yang lebih banyak berbanding dengan rajah 6.1. Boleh? Okey. Setakat ini ada tak sebarang soalan nak ditanya? Tak ada ya? Okey. Berdasarkan jawapan anda di 6B, nyatakan hubungan. Biasanya pola jenis soalan ini dia akan mulakan dengan perbandingan. Kemudiannya selepas dia mempunyai satu set soalan di mana awak telah pun membandingkan antara dua rujukan, okey, objek, katakan objek A dan objek B. Okey, awak kena buat perbandingan antara dua objek ini. Selepas melakukan perbandingan tersebut, apa yang diperlukan adalah pengaitan. Okey, pengaitan ataupun hubungan secara terus ataupun secara tidak langsung. Langsung atau tidak langsung. Kebanyakan masanya hubungan-hubungan yang kita telah bandingkan itu adalah hubungan secara langsung. Jika A meningkat, maka B meningkat. Hubungan secara langsung. Jika A meningkat, maka B menurun. Hubungan secara langsung. Boleh faham atau tidak? Boleh faham? Okey. So, pasti ingat ya, kita kena tahu apakah macam mana untuk membuat satu perbandingan, dua hubungan. Walaupun soalan ini senang, cikgu tahu ada yang di sini dah tak ada, dia dalam kepala dia tanya kenapa cikgu nak buat ulang kaji pada bahagian ni. Bahagian ni senang, tapi cikgu tahu dalam menjawab kertas soalan peperiksaan ada yang masih lemah pada bahagian ini. So, cikgu nak pastikan
Awak faham apakah beza perbandingan dan hubungan? Bila kita buat perbandingan ini kena ada faktornya. Okey, macam kita tengok tadi, tarikan serbuk besi, faktornya adalah daya tarikan magnet. Kenapa daya tarikan magnet adalah lebih kuat? Kerana lebih banyak lilitan. So, apabila kita buat perbandingan, kita kena kenal pasti dulu kenapa faktornya adalah sebegitu. Faham? Kalau A menarik lebih banyak A menarik lebih banyak serbuk besi berbanding B, kenapa? Okey, so perbezaan itu akan mempunyai faktor dan faktor itulah yang kita kena gunakan untuk memberi hubungan. Boleh? Okey. Dalam soalan pertama, jumlah serbuk besi yang ditarik dengan bilangan lilitan. So kita dah tahu, bilangan lilitan bertambah, serbuk besi yang ditarik pun bertambah. Boleh faham? Kemudian kita tengok pada bahagian C2. Bilangan lilitan dengan kekuatan medan magnet. So tadi kita dah tahu ada perbezaan. So apakah hubungan antara dua parameter yang ada di sini? Parameter yang pertama, bilangan lilitan. Parameter yang kedua, kekuatan medan magnet. Apakah hubungannya? So hubungannya adalah bertambahnya lilitan magnet meningkatnya kuasa ataupun kekuatan medan magnet. So semakin bertambah lilitan, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Boleh? Jelas? Jelas tak? Okey. Ada sebarang soalan setakat ni? Okey. Kita sambung pada bahagian seterusnya. Okey, bahagian seterusnya kalau kita lihat, okey, kekuatan medan magnet dengan jumlah serbuk besi yang ditarik. Ini soalan logik. Soalan yang berdasarkan apa? Logik. Kalau medan magnet kuat, serbuk besi yang ditarik pun bertambah. Okey? Meningkat kuantiti serbuk besi yang ditarik. Tetapi yang cara untuk menjawab soalan ini adalah semakin kuat medan magnet, semakin bertambah jumlah serbuk besi yang ditarik. Boleh atau tidak? Boleh faham? Okey. Setakat ni ada tak sebarang soalan? Setakat ni ada tak sebarang soalan nak tanya? Okey. Berdasarkan rajah 6.2, okey, ni soalan D ya. Tadi soalan B, soalan C kita dah selesaikan. Soalan D, berdasarkan rajah 6.2, tentukan kutub X. Okey, kita tengok soalan balik. Kutub X. Okey, di sini kutub X, macam mana kita nak tahu dia kutub utara ataupun kutub selatan? Yang ni kutub utara atau selatan? Utara, betul. Okey, kutub utara. Kenapa? Sebab elektron dia bergerak dari negatif ke positif. Tetapi arus bergerak dari arus elektron bergerak dari negatif ke positif. Tenaga elektrik adalah bertentangan. Maka di sini adalah terminal utara. Boleh? Boleh faham atau tidak? Okey. Yang dekat sini. Jelas ya? Okey.
Soalan seterusnya. Tadi soalan senang. Okey, nyatakan satu faktor lain yang akan meningkatkan kekuatan medan magnet. Apa faktor lain yang boleh meningkatkan kekuatan medan magnet? Yang ni kena ingat ya. Kalau kita besarkan arus elektrik yang melalui teras besi lembut tadi. Kalau kita besarkan arusnya, maka kekuatan magnet akan bertambah ataupun kekuatan magnet sementara itu akan bertambah. So, faktor lain yang kita boleh gunakan untuk meningkatkan kekuatan medan magnet adalah dengan meningkatkan arus elektrik. Boleh? Kita tingkatkan. So, arus elektrik, bila kita tingkatkan, bermaksud lebih banyak pengaliran elektron. Dan bila lebih banyak pengaliran elektron berlaku, tenaga elektrik yang dihasilkan pun akan bertambah. Hasil janaan tenaga elektrik ini akan memungkinkan teras besi tersebut tadi menjadi magnet. Boleh? Sebab kita ada potongan flux. Boleh faham? Siapa yang tidak faham dekat sini? Siapa yang tidak faham? Semua boleh ikut. Hafizam, Amiriana, Nazmi, Natasha, Aisyah, okey. Alia, okey Alia. Okay, lagi siapa yang cikgu tak sebut nama? Ada tak siapa-siapa? Ya. Aisyah, Alia, Amiriana. Anis okey Anis. Anis, Nazmi. Henry okey Henry. Henry ada Henry. Boleh ikut. Okey. Kalau semua jelas, kita masuk ke soalan yang seterusnya. Okey. Soalan seterusnya ni, cikgu nak bagi masa kamu jawab dulu. Okey. Cikgu bagi masa kamu jawab dulu. Sekejap ya. Okey, soalannya tak panjang. Cuma cikgu nak bagi masa awak cuba soalan nombor 7 dulu. Cuba selama 5 minit sebab soalan ni 2 soalan saja untuk bahagian A. Lepas ni kita akan masuk ke bahagian-bahagian seterusnya. Cuba dulu soalan ni, ambil masa 5 minit. Nyatakan hukum Hooke dan hitung pemalas spring bagi spring M. Okey. 2 soalan yang agak basic. Okey, soalan yang asas. So kita kalau nak buat sesuatu chapter ataupun nak habiskan bab, kita mesti tahu apakah asas untuk bab yang diajar. So ini adalah bab spring. Okey. Spring pernah dibuat dan cikgu nak tahu macam mana awak jawab. Okey, so cuba soalan ni dulu. Boleh? Hai Sherin. Boleh dengar Sherin? Okey, Sherin. Ya, cuba soalan 7A ya. 1 dan 2. Cuba soalan 7A. Kemudian cikgu akan bincang.
Okey. Boleh semua. Boleh kita berbincang. Okey. Ada yang tak tahu macam mana nak buat soalan pertama dan kedua. Soalan ini agak senang. Okey. Bukan agak, sangat senang. Okey. Jangan kita rugi ataupun hilang 3 markah di sini. Okey, pastikan soalan-soalan macam ni dapatkan markah yang penuh ya. Okey. Cikgu nak bagi tip untuk skor dalam SPM. Tip untuk skor, bukan hanya untuk kertas fizik, kertas kimia dan kertas matematik tambahan ya. Ini juga untuk siapa-siapa yang mengambil biologi dan juga kertas-kertas yang lain. Okey. Soalan-soalan di mana awak mempunyai markah di antara 1 hingga 3 markah. Cikgu tak nak sentuh pasal esei lagi. Okey, soalan-soalan esei lain Kita akan buat soalan esei kalau tak silap, kalau hari ini kita sempat kita akan buat, kalau tak kita akan buat minggu depan. Okey, sebelum kita masuk ke dalam soalan esei, cikgu nak cuma bagi tahu tip untuk menjawab soalan-soalan yang mempunyai dari 1 hingga ke 3 markah. Soalan-soalan seperti ini biasanya agak senang. Ya, dia tidak akan mempunyai langkah-langkah penyelesaian yang rumit dan susah, tidak. Soalan SPM kebanyakannya adalah soalan yang senang dan boleh diselesaikan secara mudah. Soalan-soalan seperti ini, cikgu meminta anda semua pastikan awak tidak kehilangan markah. Okey, pastikan awak buat. Kalau kertas matematik, tunjukkan setiap langkah supaya kalau diberi ruang untuk menanda dan memberikan markah untuk sesuatu soalan itu, langkah awaklah yang akan menunjukkan ataupun akan memberikan penanda seperti cikgu peluang untuk memberi awak markah. Kalau awak hanya skip langkah dan berikan jawapan akhir, apa yang akan berlaku? Cikgu tak dapat memberikan awak markah yang diperlukan ataupun markah tambahan. Markah tambahan ini ada kebaikannya. Biasanya kalau student tu dia faham konsep tetapi jawapannya salah, cikgu masih still boleh bagi markah kepada awak. Okey, so itu cara penanda. Kemudian markah yang diberi itu adalah berdasarkan konsep yang awak faham. Boleh? So seperti soalan di sini, soalan pertama. Nyatakan hukum hook. Ada murid-murid yang kadang-kadang masa exam dia blank, dia blur, dia lupa pula. Aduh, apa ni lah hukum hook. Macam manalah nak ingat. So, pastikan awak buat ulang kaji yang sebaiknya. Okey, ulang kaji yang baik membolehkan awak menjawab soalan-soalan yang senang seperti ini. Rugi kalau salah sebab ini soalan 1 markah. 1 markah inilah yang boleh membezakan grade awak. Grade A plus dengan A dengan A minus dengan B. Boleh? So jangan hilang markah. Okey, so hukum Hooke adalah daya yang dikenakan ke atas spring mengikut apa? Mengikut ke pemanjangan spring. Okey? Daya yang dikenakan ke atas spring berkadar terus ataupun di hukum pula. Hubungan secara langsung. Okey, mempunyai hubungan secara langsung atau berkadar terus dengan pemanjangan spring selagi dan sebaik apa? Kadar ataupun had kekenyalan. Pemanjangan spring akan mengikut kadar yang terus ataupun dia berhubung secara langsung dengan daya yang dikenakan. So semakin lama cikgu menarik spring itu, dia akan memanjang. Kadar pemanjangannya
berkadar langsung atau terus dengan daya yang dikenakan hanya jika daya itu tidak melebihi had pemanjangan spring. So kalau cikgu dah melebihi had pemanjangan spring, had kekenyalan, bukan had pemanjangan ya, had kekenyalan. Spring itu boleh memanjang selagi had kekenyalan tidak dilepasi. Kalau had kekenyalan itu cikgu sudah lepas, apa yang akan berlaku? Spring tidak akan memanjang mengikut kadar yang sepatutnya. Okey, kalau seperti biasa, lebih banyak kita tarik, lebih banyak dia memanjang dan dia mempunyai kadarnya. Okey, kadarnya ataupun hukumnya mengikut kadar pemanjangan secara langsung. Semakin banyak daya dikenakan, semakin panjang spring itu akan menjadi. Tetapi jika cikgu dah melepasi had kekenyalan ni ada pada setiap objek yang boleh dimampat atau dipanjangkan. Okey, dimampat. Ada spring yang kita kena mampatkan. Yang seperti di mana? Seperti di dalam kereta. Kalau kita tekan spring, itu had mampatan. Kalau kita tarik, itu had kekenyalan. Tetapi hukum hook berkaitan dengan had kekenyalan. Maksudnya kita nak tarik pemanjangan spring. Boleh? So, jawapannya, daya yang dikenakan ke atas spring berkadar terus atau berkadar langsung dengan pemanjangan spring selagi had kekenyalan tidak dilampaui. Boleh faham? Okey, selagi had kekenyalan tidak dilampaui. Boleh? Ada tak siapa-siapa yang tak faham? Semua boleh dengar? Suara cikgu jelas? Kalau tulis formula boleh. Satu markah tu boleh. Tetapi kalau soalan adalah 2 markah ataupun 3 markah, kita kena tulis definisinya. Okey. Kalau tulis formula, Aisyah tanya soalan ni, kalau kita tulis formula, jawapannya betul. Tetapi kita juga kena huraikan formula yang kita tulis. F bersamaan dengan KX, betul. Itu formula yang kita guna. So, bila kita jawab soalan itu, hanya dengan menulis formula, itu tidak mencukupi. Kalau cikgu bagi markah lah. Tapi kalau ada penanda yang lain, dia kadang-kadang akan memberi justifikasi bahawa formula ini sendiri dia tidak mencukupi. Dia kena ada huraian formula tersebut. Apakah maksud formula itu? Boleh? Aisyah sekarang boleh faham? Okey. Soalan seterusnya, hitungkan pemalas spring. Okey, jawapannya 5 Newton per sentimeter. 5 Newton se-sentimeter. Boleh? Ada yang tak dapat 5. Okey, jawapan dia 5 Newton cm negatif. Sorry. Negatif 1 ni kuasa Boleh? Okey. Dalam soalan yang seterusnya, B1. Okey, B1. Mari kita tengok soalan B1. Alamak, sorry. Okey, B1. B1, huraian pada soalan ini dia dah bagi tahu. Spring M terputus apabila digantung dengan beban yang lebih berat. Okey. Bila kita tambah ataupun meningkatkan beban yang digantung, apa yang berlaku? Spring ini terputus. Okey. Spring M terputus.
Cadangkan satu pengubahsuaian yang boleh dilakukan untuk aspek-aspek berikut. Okey. Soalan yang bercorakkan apa? Dekat sini dia suruh buat apa? Pengubahsuaian. Soalan yang bercorak pengubahsuaian juga akan keluar setiap tahun. Dia memang akan ada, cuma soalan yang ditanya itu berbeza. Okey, yang berbeza adalah katakan yang dalam soalan ini dia suruh berikan pengubahsuaian spring. Kadang-kadang dia akan suruh mengubahsuaikan bahan lain mengikut tema soalan yang ditanya. Tema soalan ini adalah kekenyalan ataupun spring. Ada soalan yang di mana dia akan bertanya tentang kemungkinan katakan geseran ataupun daya dan tenaga ataupun kalau kita tengok elektrik, menggunakan bahan-bahan yang berbeza. Kita kena tahu macam mana untuk membuat pengubahsuaian. Pengubahsuaian ini biasanya dia akan mengikut faktor ataupun pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi dalam soalan ini adalah apa? Kekerasan spring sebagai contoh. Kalau kita nak meningkatkan kekuatan ataupun kemampuan sesuatu string atau spring itu untuk menggantungkan objek, apa yang kita perlukan dari segi kekerasan adalah kekerasan spring kenalah bertambah. Kalau spring itu lebih keras, maka beban yang dia boleh pegang adalah lebih banyak. Boleh? Boleh faham semua? Okey. Beban spring untuk dia bertahan, dia kena ada spring yang kuat. Maka kekerasan spring itu kenalah tinggi. Boleh? Okey. Soalan seterusnya, dia tanya ketebalan spring. Tak. Sekejap. Dia kata apa kat sini? Ketebalan. Dia minta sebab. So, kekerasan spring kenalah lebih keras supaya pemalas spring lebih tinggi. Pemalas spring adalah K. Ataupun kalau kita tak nak cakap pemalas spring, kita boleh cakap juga ataupun kita boleh menjawab dan menjawab seperti ini. Kekerasan spring kenalah tinggi sebabnya adalah kerana dia boleh bertahan ataupun menahan daya yang besar. Boleh? Bertahan ataupun menahan daya yang besar. Boleh ya? Okey, setakat ni ada sebarang soalan. Ada sebarang soalan. Okey, ada tak sebarang soalan? Tak ada ya? Okey, so kita masuk ke bahagian seterusnya, ketebalan dawai. Rasa-rasanya ketebalan dawai ni kena tinggi ataupun rendah kalau kita nak menahan beban yang lebih tinggi. Secara logiknya, beban yang lebih tinggi memerlukan kekuatan yang lebih tinggi, betul? Cikgu ulang, beban yang digantung, kalau beban itu bertambah beratnya, apa yang akan berlaku adalah spring itu akan mudah ditarik. Tetapi kalau kita nak menghalang spring itu daripada dipanjangkan secara mendadak, apa yang kita perlukan adalah spring yang lebih kuat. Spring yang lebih kuat akan memungkinkan beban yang lebih besar digantung dan dia tidak mudah ditarik ataupun dipanjangkan melebihi hadnya. Biasanya spring yang lembut kita boleh senang tarik dan dia akan senang-senang melepasi had kekenyalannya. Kita tak nak ada spring yang rosak. Maka ketebalan dawai kena ataupun haruslah lebih tinggi. Kita kena ada dawai yang lebih tebal. Kerana
ataupun sebabnya adalah kerana untuk menahan daya yang lebih besar. Boleh semua? Boleh semua. Untuk menahan daya yang lebih besar, kita memerlukan spring yang lebih tinggi dari segi kekenyalannya dan juga ketebalannya. Sorry, tadi bukan kekenyalan Tadi adalah kekerasannya. Kekerasan yang lebih tinggi, ketebalan yang lebih tinggi akan membolehkan sesuatu spring itu mempunyai daya tahan beban yang lebih tinggi. Boleh faham? Boleh faham atau tidak? Boleh ya? Okey, soalan seterusnya. Okey. Jenis bahan. Okey, apa jenis bahan yang kita nak guna? Jenis bahan apa yang kita nak guna? Siapa tahu jenis bahan apa yang kita nak guna untuk buat spring? Untuk buat spring. Jenis bahan apa yang kita kena gunakan? Yang ni, siapa-siapa yang dah belajar kimia, dia tahu. Okey? Yes, keluli. Betul. Kita boleh gunakan keluli. Bagus, Natasha. Okey? Kita boleh gunakan keluli untuk menghasilkan spring. Keluli adalah sejenis apa? Keluli adalah sejenis apa? Alloy. Bagus, Hafizah. Okey? Tengok tak? Ini soalan fizik tetapi knowledge, okey, pengetahuan kimia kita sangat penting. Ada bahagian-bahagian fizik yang kita kena tahu, pengetahuan kimia. Boleh ya? Okey. Soalan sebab kita menggunakan sebab kita menggunakan keluli adalah kerana keluli adalah alloy dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Boleh ya? Okey. Soalan yang seterusnya, soalan C. Okey, soalan C. Satu spring yang serupa N digantung bersama spring M. Okey, satu spring yang serupa M. Sekejap ya, cikgu zoom in sikit. Okey. Satu spring yang serupa N digantung bersama dengan spring M. Lukiskan susunan spring bagi spring-spring tersebut yang dapat menggantung beban yang lebih berat tanpa memutuskan spring tersebut. Okey, cikgu nak tanya. Kalau kita nak gantung, ini kita kena gantungkan secara bersambung atau selari? Yang mana? Spring M dengan spring N, kalau kita nak berkongsi, okey, macam ni lah. Katakan ini spring M dan ini spring N. Okey, kita ada dua spring. So, kalau kita nak menggantungkan benda, katakan cikgu nak gantungkan benda untuk pegang dekat bawah. Okey, untuk pegang dekat seperti inilah. Okey, cikgu gantung spring macam ni. Untuk pegang benda ni. Okey, untuk pegang benda ni. So, kalau cikgu sambung macam ni atau cikgu sambung macam ni, yang mana lebih baik untuk kita memegang beban yang lebih kuat, untuk kita tahan beban yang lebih kuat? Spring yang disusun secara selari seperti ini ataupun spring yang bersambung seperti ini? Yang mana lagi baik? Bersambung atau selari? Bersambung atau selari? Okey, jawapannya adalah selari. Betul. Bila kita susunkan spring secara selari, beban yang mempunyai jisim itu, jisim beban yang ada akan dikongsikan oleh spring. Kalau kita susun 2 spring secara selari, ataupun kita susunkan 3 spring, 4 spring, 5 spring, lebih banyak susunan spring yang dibuat secara selari, lebih besar perkongsian jisim beban itu. Katakan tadi cikgu tunjuk kan? Cikgu ada tunjuk. Okey, katakan ini beban. Kalau cikgu gantung dua jenis macam ni, okey, ini beban. Cikgu gantung macam ni.
spring M dengan spring N akan berkongsi beban ataupun jisim beban yang ditarik. Kalau cikgu tambah lagi spring dekat tengah, katakan cikgu tambah lagi spring dekat tengah macam ni. Okay. So tadi ada 2, sekarang ada 3 spring pula. Okay. Kalau ada 3 spring macam ni, dia akan berkongsi. Maksudnya jisim objek ini akan dikongsikan oleh 3 spring yang menariknya. Okay, boleh faham? Setakat ni, boleh faham? Boleh faham tak semua? Okay, boleh ya. Okay, kita masuk ke soal. Ada cukup masa tak lagi? Okay, ada masa 9 minit. Okay, kita sambung soalan seterusnya. Okay, rajah 8.1 menunjukkan sebuah elektroskop bercas negatif. Apabila satu sumber radioaktif dibawa mendekati plet logam dan emas menguncup, nyatakan jenis menunjukkan sebuah elektroskop bercas negatif apabila satu radioaktif dibawa. Apabila satu sumber radioaktif dibawa mendekati plet logam, daun emas yang ada dekat sini menguncup. Menguncup bermaksudnya dia jauh daripada besi dekat tengah di sini. Okey. Bila dia menguncup bermaksud dia membuka. Boleh? Boleh? Okey. Nyatakan jenis sinaran yang dipancarkan oleh sumber itu. Apakah jenis pancaran yang dipancar oleh sumber tadi? Apakah jenis pancaran? Oh, sorry, bukan dia bukan menguncup, dia menutup, bukan membuka ya. Menguncup ni menutup. Okey. Dia tadi pada asalnya dia buka, kemudian apabila membawa ataupun apabila kita meletakkan satu sumber radioaktif dekat dengan plet logam di sini, daun emas yang tadi dibuka sekarang dia akan menutup. Okey, dia akan mula menutup. So kenapa? Siapa tahu? Kerana yang ada di sini adalah cas-cas negatif. Okey, cas-cas negatif yang berlebihan akan menyebabkan besi dekat tengah ini dan daun emas mempunyai cas yang sama. Apabila dia ada cas yang sama, dia akan berlakunya macam ini. Kejap. Dia akan menjadi macam ni. Bila ada cas yang sama, katakan ini besi rujukan, ini daun emas. So apabila ada cas yang sama, daun emas ini akan membuka. Okey, biasanya cas yang boleh bergerak adalah cas negatif. Okey, so cas negatif yang berlebihan akan masuk dekat sini dan akan masuk ke daun emas, dan bila negatif di sini dan negatif di sini, dia akan membuka ataupun dia akan menolak. Bila dia menolak, pada awalnya daun emas berupa sebegini. Tetapi apabila saya meletakkan satu sumber radioaktif di sini, tiba-tiba daun ini akan mula menutup. Dia akan mula menutup. Kenapa? Tadi casnya sama. Bila ada negatif dan negatif, dia akan tolak. Tetapi sekarang, dia dah mula menutup. Kenapa? Sebab cas di sini, bilangan negatifnya semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Kerana sumber radioaktif yang diletakkan pada plet logam tadi mempunyai cas positif. Cas positif ini akan menarik semua elektron. Maka tadi apabila pada asalnya daun emas ini menguncup,
pada asalnya daun emas ini membuka ataupun terbuka, dia akan mula menguncup. Sebab punca radioaktif positif yang ada dekat sini semakin menarik semua cas negatif. So, apakah jenis sinaran yang dipancar? Sinaran alfa. Boleh? Sinaran alfa. Okay. Soalan seterusnya. Rajah 8.2 menunjukkan graf perebutan uranium 238. Okey, ini graf perebutan. Okey. So soalan ini dia bertanya, tuliskan persamaan bagi perebutan uranium 238 untuk menghasilkan thorium 234. Okey, uranium 238. Okey, tunjuk dekat skrin kamera cikgu sekejap. Okey, sekejap ya. Okey. Uranium 238. Okey, uranium 238. Uranium 238 bentuknya adalah macam ni. Uranium 238 dekat bawah sini adalah 92. Dia mereput untuk menghasilkan thorium tambah helium. 2, 3, 4, 4 dekat sini 90, sini 2. Macam mana cikgu tahu dia menghasilkan helium? Kerana ini 238, yang ini adalah 234, baki yang sepatutnya bermaksud dia ada 4 di sini. Boleh ya? Yang dekat bawah ni secara langsung lah kita boleh kira. Okey, bahagian ni ada yang tak faham tak? Cara untuk tulis persamaan kimia. Okay. Ini jawapan dia ya. Uranium 238 dia mereput menjadi thorium, betul? So uranium 238 ini bila dia mereput menjadi thorium bermaksud kehilangan 4 proton. Okey, dekat sini ini bilangan proton. Okey. Secara keseluruhannya untuk helium bila dia dah berkurang bermaksud 4 ini sudah keluar menjadi atom yang lain. So ini atom helium. Ini nombor nukleon, betul? Nombor nukleon dengan nombor ataupun bilangan proton. Bilangan nukleon dah berkurang menjadi 4. Yes, biasanya yang 92 ni dia akan memberi. Dalam soalan dia akan bagilah. Okey, dalam soalan ini sekejap cikgu nak check. Dia ada bagi tak? Dekat sini. Aisyah nampak tak pada asalnya? Tengok dekat sini 92. Okey, nampak tak Aisyah? Aisyah kan yang tanya dia. Okey. Aisyah nampak tak graf? Pada asalnya dia berkurang, pada asalnya dia 238. Ini bilangan apa? Bilangan neutron. Bilangan neutron tambah dengan bilangan proton. Bilangan ni bilangan proton. Okey. So neutron tambah dengan proton, kita akan dapat bilangan nukleon. Okey, proton tambah neutron kita dapat nukleon. So 238 ni 146 tambah dengan 92.
So, nombor nukleonnya 238, nombor protonnya adalah 92. So, dia berkurang menjadi 90. Nampak tak dekat sini? 90. Okey, dia berkurang mendapat 90. Maksudnya, 2 elektron sudah pun hilang. Dekat atas dia berkurang menjadi 238, sekarang 234. So, partikel yang mempunyai bilangan nukleon sebanyak 4 dan bilangan proton sebanyak 2 adalah helium. Boleh? Helium. Dapat Okey, boleh faham? Sekarang boleh faham, Aisyah? Boleh ya? Okey, bagus. Okey. Kita sudah pun sampai ke penghujung kelas. So, kita akan stop di sini. Cikgu ada satu pengumuman nak diberi. Okey. Untuk kelas yang akan datang, okey, cikgu akan sambung kelas-kelas kita dalam menjawab kertas soalan peperiksaan ya. Mula hari ini kita akan buat kertas-kertas soalan. Sebelum ni pun kita dah buat lah, bukannya baru ya. Sebelum ni pun kita dah pernah buat. Cuma sekarang ni cikgu nak menjelaskan dengan lebih spesifik lagi. Cikgu nak bagi tahu lebih detail pasal soalan-soalan di sini. Okey, murid-murid yang masih belum menghantar maklumat, semalam cikgu dah terima dah semua yang hantar. Terima kasih. Yang dah hantar tu terima kasih. Cikgu cuma nak bagi pengingatan lagi sekali, yang belum hantar, tolong hantar ke nombor cikgu. Okey, kelas rakaman video penghargaan kelas tambahan percuma. Okey. Rakaman video penghargaan kelas tambahan percuma. So bagi tahu nama penuh, nama sekolah dan alamat sekolah. Kalau yang tak ada sekolah tu tak apa. Just bagi tahu nama penuh dan juga detail awak. Okey, bila WhatsApp tu bagi tahulah. Cikgu akan hantar surat ya kepada kamu semua melalui WhatsApp. Cikgu akan hantar surat tu. Surat untuk memberitahu bahawa rakaman ini akan dijalankan bila. Okey, bila kita melakukan rakaman ini, okey, murid-murid yang ada di Lembah Kelang, okey, di Selangor dan di KL, kita akan buat rakaman secara face to face. Yang ada di luar KL dan luar Selangor, cikgu akan buat aturan untuk kita buat rakaman secara online. Okey. Itu satu pengumuman. Lagi satu, kelas kita, okey, sebelum ni cikgu dah bagi tahu kan, kita kena tambahkan student. Kita kena tambahkan pelajar. Tetapi sekarang ni, setakat ni kita boleh nampak hanya ada 5, 3, 8. 8 saja yang hadir. Bukan 8, sorry. Ada 6. 6 yang hadir ke 7 yang hadir. Okey. Oleh sebab itu, kelas ini terpaksa ditamatkan pada hujung bulan 11. Okey. Kelas ini terpaksa ditamatkan pada hujung bulan 11. Okey. Jangan risau. Cikgu masih akan mengajar sampai akhir bulan 11 dan cikgu akan berkongsi banyak tip untuk para pelajar semua. Cuma satu je permohonan cikgu untuk setiap kelas mulai hari ini. Okey, sebab cikgu kalau boleh cikgu nak adakan kelas setiap hari ya. Untuk setiap kelas yang cikgu ada, dan cikgu akan pastikan kita buat soalan-soalan dan juga membincangkan cara menjawab soalan ini. Untuk setiap kelas yang akan datang, tolong pastikan awak hadir. Kita tak cukup masa ya, cikgu terpaksa tamatkan kelas ni pun sebab sekarang dah tak cukup student. Okey, kelas PT3 pun kita akan tamatkan kerana tak cukup student. So kita terpaksa hentikan kelas ini pada hujung bulan 11. Untuk murid-murid yang ingin menyambung, siapa-siapa yang ingin menyambung, okey, sekejap ya.